Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah pelajar, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita iaitu Sejarah Tingkatan 4 bab 2.5 iaitu Kesedaran Nasionalisme di negara kita. Jadi, di dalam subtopik ini, cikgu bahagikan dia kepada 4. Yang pertama iaitu Kesultanan Melayu Melaka, di mana di sini kita dapat lihat peranan Sultan Mahmud Shah yang cuba berusaha untuk mendapatkan Melaka kembali. Kemudian kita lihat pula yang kedua iaitu peranan Sultan Kedah ketika SHTI, di mana Sultan Abdullah Mukarram Shah telah menentang Syarikat Hindia Timur Inggeris. Yang ketiga, kita dapat lihat perjuang tempatan di mana ada Dol Said, Datuk Maharaja Lela, Datuk Bahaman, peranan Rentak, Mat Saleh dan sebagainya lah. Jadi Dol Said berada di Naning, Datuk Maharaja Lela berada di Perak, Datuk Bahaman di Pahang, Rentak di Sarawak dan Mat Saleh di Sabah. Kemudian kita lihat pula gerakan Islah di mana kita dapat lihat pelopornya iaitu Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas Muhammad Taha, Syekh Al-Hadi, dan di sini juga kita dapat lihat seorang tokoh penulis kreatif iaitu Zakbar atau nama lainnya Zainal Abidin. Kemudian kita lihat juga pertubuhan sosioekonomi di bawah pengaruh Ibrahim Haji Yaakub. Okey. Itu sahaja untuk topik 2.5. Kemudian dalam topik 2.6 pula, kita akan belajar tentang faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Okey, ada 6 faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Yang pertama, peranan agama. Yang kedua, penulisan kreatif. Yang ketiga, media cetak. Yang keempat, sistem pendidikan. Yang kelima, golongan intelektual. Dan yang keenam, pengaruh luar dan serantau. Jadi, bagi peranan agama, di sini kita dapat lihat peranan pelajar Mesir yang telah terdedah dengan falsafah gerakan Islah, di mana gerakan Islah ini ialah untuk menyeru kembali masyarakat kepada ajaran Islam yang sebenar. Di bawah penulisan kreatif, kita dapat lihat ada 3 karya sastra iaitu novel, puisi dan juga cerpen, di mana semua karya ini mengungkapkan tentang keperitan hidup, contohnya Melur Kuala Lumpur. Kemudian kita tengok pula media cetak. Jadi media cetak ini pula berperanan sebagai penyalur maklumat dan juga penyebar berita. Di sini cikgu bahagikan dia kepada 4, iaitu Jawi Peranakan, Sekolah Melayu, Al-Imam dan juga Neraca. Bagi sistem pendidikan pula, kita dapat lihat berlaku penubuhan madrasah, di mana terdapat Madrasah Al-Atas yang telah menerima kunjungan para ulama. Selain pada itu, kita ada juga pendidikan di Raffles Institution, MCKK ataupun Malay College Kuala Kangsar, SITC iaitu di Tanjung Malim, yang telah melahirkan golongan yang mampu untuk memimpin rakyat. Seterusnya, faktor yang kelima iaitu golongan intelektual. Di sini kita dapat lihat peranan pelajar lepasan daripada Timur Tengah, iaitu Syekh Al-Hadi dan juga lepasan Inggeris iaitu Abdul Kadir Adabi dan juga Yunus Abdullah. Dan yang terakhir, kita ada pengaruh luar dan serantau, di mana di sini kita dapat lihat pengaruh pan-Islamisme Uthmaniyah dan juga gerakan Islah Mesir. Selain pada itu, peranan Jepun yang telah berjaya menewaskan Rusia juga menjadi pengaruh kepada masyarakat pada ketika itu. Selain itu, berlaku juga revolusi Cina, Mahatma Gandhi dan juga Jose Rizal yang mengakibatkan kita mula untuk melancarkan gerakan nasionalisme. Baiklah, kita pergi pula kepada bab 2.7 iaitu perkembangan nasionalisme. Di dalam bab 2.7 ini, kita akan lihat
3 bahagian, iaitu intelektual, penulisan, persatuan. Di mana intelektual ini awak akan tengok pengaruh agama, adanya sekolah ataupun pendidikan agama, kemudian pendidikan Inggeris, kemudian pendidikan Melayu. Kemudian kita akan lihat pula dari segi penulisan akhbar dan majalah, akhbar Cina dan India, dan juga karya kreatif serta persatuan yang wujud lah. 4 persatuan yang wujud. Okay, kita pergi satu persatu. Yang pertama ialah intelektual. Di sini kita lihat yang pertama iaitu peranan berpendidikan agama, di mana di sini kaum muda mula menyalurkan idea melalui gerakan Islah dan menjadikan agama Islam sebagai asas. Di sini kita akan lihat peranan tokoh iaitu Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin. Kemudian terdapat juga penubuhan madrasah yang dipelopori oleh kaum muda iaitu Madrasah Al-Atas. Selain pada itu, pelajar juga telah membawa kemajuan dan permodenan dari aspek sikap serta pentafsiran terhadap agama Islam. Idea-idea ini telah disalurkan melalui akhbar dan juga majalah seperti Al-Imam, Al-Ikhwan, Neraca dan juga Tunas Melayu. Bagi intelektual berpendidikan Inggeris pula, kita dapat lihat hasil daripada lulusan Maktab Melayu Kuala Kangsar ataupun MCKK, di mana pada asalnya MCKK ini adalah untuk melatih anak bangsawan untuk menjadi pentadbir dalam era British lah. Tetapi hal ini telah berjaya dipesongkan lah. Maksudnya lulusan Maktab Melayu ini bukan sekadar untuk menjadi pentadbir British, tapi mereka telah membuka minda masyarakat untuk menggerakkan gerakan nasionalisme. Di sini kita dapat lihat 3 pengaruh orang yang sangat berpengaruh lah, iaitu Raja Chulan, Mahmud Mat dan juga Yunus Abdullah. Dan golongan berpendidikan Inggeris ini telah menuntut British untuk membaiki taraf hidup orang Melayu. Selain daripada itu, mereka juga berperanan menyalurkan idea dan juga tuntutan dengan caranya ialah berbaik-baik dengan British. Dan mereka juga menggunakan media seperti akhbar iaitu Warta Malaya dan juga Utusan Melayu. Bagi golongan intelektual berpendidikan Melayu pula, kita dapat lihat peranan SITC di Tanjung Malin iaitu lulusan Maktab Perguruan Sultan Idris, di mana di sini kita dapat lihat peranan guru seperti Oti Dusek dan juga Abdul Hadi Hasan. Mereka ini telah meniup kesedaran sehingga melahirkan tokoh penulis seperti Zakbar. Dan Zakbar ini berada di bawah Pejabat Karang Mengarang, dan Zakbar ini telah menghasilkan buku berkualiti dan juga berjaya mengasah bakat masyarakat lah. Jadi Zakbar ini ialah seorang penulis. Selain daripada itu, terdapat juga taman ilmu di mana banyak bahan-bahan bacaan dari Timur Tengah dan juga Indonesia telah dibawa masuk ke tanah Melayu. Selain daripada itu, golongan berpendidikan Melayu ini juga menitikberatkan tentang pembelajaran sejarah serta keagungan alam Melayu. Dan terdapat juga mata pelajaran seperti anyaman, kesihatan serta sukan, di mana sukan ketika itu menjadi medium yang sangat penting lah dititikberatkan ketika zaman itu ya. Kemudian lahir juga pertubuhan Ikatan Pemuda Pelajar dan juga Ikatan Semenanjung Borneo yang telah berjaya melahirkan persatuan yang lebih radikal seperti Kesatuan Melayu Muda. Kemudian kita tengok pula peranan akhbar dan majalah. Di sini kita dapat lihat ya, akhbar dan majalah ini memperjuangkan isu dan juga hak serta masa depan bangsa, di mana di sini kita dapat polemik kaum muda dan kaum tua ni dapat dilihatlah dalam penulisan mereka. Kemudian, apakah isu yang dititikberatkan dalam akhbar dan majalah ini? Ada 3 isu, iaitu isu pentadbiran, isu ekonomi dan juga isu sosial. Ada syarikat
ataupun pertubuhan yang telah menerbitkan akhbar ini, iaitu Syarikat Jelutong Press, di mana di sini kita dapat lihat pelbagai akhbar dan juga majalah telah diterbitkan seperti Utusan Melayu, Lembaga Melayu, Warta Melayu, Warta Jenaka, Fajar Sarawak, Majlis, Majalah Guru, The Malay Mail dan The Malaya Tribune. Seterusnya, kita lihat pula peranan akhbar bagi masyarakat Cina dan India. Di sini kita dapat editor akhbar Cina yang telah merangsang pemikiran Huoqiao ataupun kaum Cina di seberang laut. Okey, di sini kenapa dia merangsang pemikiran masyarakat ketika itu adalah disebabkan oleh 3 perkara, iaitu untuk mengekalkan identiti mereka, untuk memperjuangkan nasib wanita dan untuk menyemai perasaan cinta akan negara Cina. Kemudian di sini kita dapat lihat adanya mereka punya media lah seperti Lakpao, Modern Daily News dan Nanyang Siangpao. Kemudian bagi masyarakat India pula, mereka memperjuangkan kepentingan politik dan juga sosial, dan di sini kita dapat 4 akhbar dan juga media lah ketika itu, iaitu Tamil Nesan, Tamil Murasu, The Indian dan juga Indian Pioneer. Seterusnya, kita lihat pula kepada karya kreatif, di mana karya kreatif ini bertemakan semangat cinta akan negara dan juga membela nasib bangsa. Antara penulisan yang popular seperti Mari Kita Berjuang, di mana penulisan ini mengajak masyarakat untuk memerdekakan diri dari aspek ekonomi. Selain pada itu, kita ada juga puisi yang bertemakan cinta akan negara seperti Angan-angan dengan Gurindam, Sedarlah dan juga Semenanjung. Manakala cerpen pula bertemakan semangat pejuang, nasib bangsa dan juga cinta akan tanah air seperti Rumah Besar Tiang Sebatang, Cerita Awang Putat dan juga Di Sini Kita Bukannya Orang Dagang. Baiklah, kita lihat pula melalui aspek persatuan, di mana di sini kita dapat lihat Kesatuan Melayu Singapura, kita ada Persatuan Sahabat Pena iaitu PASPAM, Kesatuan Melayu Muda dan juga Persatuan Masyarakat Cina dan juga India. Okey, kita pergi dulu kepada KMS iaitu Kesatuan Melayu Singapura. Di sini KMS telah menggalakkan ahli aktif dalam pentadbiran dan mereka memperjuangkan kepentingan orang Melayu dalam politik dan juga pendidikan. Selain pada itu, mereka mementingkan pelajaran teknik dan juga pengajian tinggi dan mereka mendorong penubuhan persatuan lain seperti Persatuan Melayu Pahang dan juga Persatuan Melayu Selangor. Bagi PASPAM pula, mereka telah menggalakkan ahli untuk bersatu dan bertukar-tukar pendapat dengan mengadakan perhimpunan tahunan di seluruh tanah Melayu. Mereka juga menyatukan pergerakan orang Melayu melalui kongres atau persidangan. Bagi Kesatuan Melayu Muda pula, tokohnya ialah Ibrahim Haji Yaakob dan berjuang melalui akhbar Majlis. Mereka ingin mewujudkan Melayu Raya, iaitu tanah Melayu yang digabungkan dengan Indonesia, dan mereka telah menyeru seruannya ialah bangun sebagai satu bangsa yang punya tamadun dan juga kesopanan di tanah air. Dan persatuan ini dianggap radikal oleh orang British kerana mereka ini sangat berani menyuarakan penentangan mereka. Okey. Seterusnya kita lihat pula kepada Persatuan Masyarakat Cina dan India, di mana Persatuan Orang Cina peranakan British telah wujudlah dan mereka ini telah menggalakkan pelajaran tinggi dan juga teknikal diberikan. Kemudian mereka juga telah menuntut peluang untuk berkhidmat dalam perkhidmatan awam, manakala bagi Persatuan India Taiping Pulau Pinang pula, mereka memperjuangkan untuk menjaga kepentingan masyarakat India. Ada juga Persatuan Masyarakat Sikh iaitu Khalsa Diwan Malaya dan juga Masyarakat India Muslim SSLC. Baiklah, kita pergi pula kepada topik 2.8 iaitu kesan perkembangan nasionalisme. Jadi kesan di sini
taklah boleh lari daripada PES, iaitu politik, ekonomi dan juga sosial. Jadi bagi politik, kita akan lihat bilangan orang Melayu dalam Malaysian Civil Service makin bertambah. Kemudian ada dasar desentralisasi yang mengembalikan semula kuasa sultan. Kemudian kita ada perhatian yang lebih banyaklah diberikan kepada isu pendidikan bagi masyarakat Cina. Masyarakat India pula telah membentuk identiti mereka yang tersendiri, dan juga British lebih berhati-hati dalam mengadakan sekatan. Selain daripada itu, terdapat juga ekonomi, iaitu mereka telah berjaya membangkitkan semangat untuk berniaga, kemudian menyedarkan guru pelatih tentang pentingnya pendidikan tinggi dan kurikulum bahasa Inggeris. Selain daripada itu, mereka juga telah berjaya mengasaskan dana bagi membantu orang Melayu untuk melanjutkan pelajaran di luar negara. Bagi sosial pula, kita dapat tengok tuntutan untuk mendapatkan peluang pendidikan telah berlakulah. Kemudian lepasan SITC semakin meningkat dan ramai telah menjadi guru, dan guru-guru inilah telah membantu untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat di tanah Melayu. Selain daripada itu, terdapat lebih ramai guru wanita yang sebelumnya wanita tidak dipandang. Jadi sosial ini telah mengakibatkan ramainya guru wanita lah. Kemudian terdapat Persatuan India yang telah mendirikan persatuan untuk menjaga kebajikan, dan juga masyarakat Cina telah meminta untuk penglibatan dalam jawatan kuasa kerajaan. Okey, itu sahaja untuk 2.5 sehingga 2.8.